Pandangan berpindah. Sekarang cuba tengok betul-betul, kata Pak Kamil. Abang Gani nampak tempat Zali duduk dengan patung tu macam diselaputi asap tebal. Bila asap tu mula menipis, muncul satu pemandangan yang sungguh menyeramkan. Ada pelbagai jenis lembaga mengelilingi Zali, menyeringai macam tengah ketawakan Zali. Ada yang nampak sangat tua dan hodoh dengan tubuh yang membongkok. Ada yang tinggi dan kurus dengan wajah yang cengkung sampai terjojol tulang pipi. Ada yang tak ada bola mata, hanya ruang rongga yang berlubang, dan ada yang tak ada kepala. Dekat atas kepala patung tempat ular tadi ada satu makhluk kerdil berbadan ular. Kepalanya besar dengan kedua belah cuping telinganya panjang, tirus dan tajam macam telinga arnab. Makhluk tu tengah ketawa sambil hulurkan kepingan-kepingan kulit kayu kering pada Zali, dan seekor lagi kencing dalam cawan sumbing depan Zali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsi sebuah lagi kisah seram daripada Abang Gani. Kisah tentang Abang Gani, Pak Kamil, Halim dan Zali nak pergi cari sesuatu di sebuah dewan lama di pinggir hutan. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ni lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak seram. Sekian lama bagaikan batu kerikil di tepi jalan. Orang nampak tapi tak pernah ambil peduli. Sepi dalam keriuhan. Ingatan Abang Gani mengimbau kembali ke suatu masa lalu ketika di kampung. Rumah yang jarang-jarang kedudukannya terpisah agak jauh di pinggir hutan. Selepas jam 10 malam, jalan raya kosong. Tiada lagi kenderaan yang lewat kerana pintu sempadan dah ditutup. Apalagi jika hujan renyai. Malam yang sejuk dan lembap. Sendirian bersama lampu minyak tanah, terlentang di tempat tidur dengan mata masih terbuka, memandang atap yang terdapat beberapa lubang dari paku yang tercabut. Tiba-tiba terdengar bunyi esak tangis sayu dari belakang rumah. Tapi suara siapa? Tiada rumah jiran berdekatan. Di belakang rumah cuma paya dan hutan, anak sungai yang jauh. Yang ada di belakang rumah hanya rumpun-rumpun pisang. Yang paling dekat dengan pintu dapur, rumpun pisang Raja Udang. Abang Gani cuba amati. Dengan debaran dan berhati-hati, Abang Gani melangkah ke dapur, mengintai keluar dari rekahan dinding papan. Ya, tangisan tu rasanya dari jantung pisang Raja Udang. Jantung mula berdebar, bulu roma mula meremang. Jantung pisang tu kelihatan sedikit bercahaya bersama esak tangis yang semakin mendayu. Oi, berangan apa tu? Itulah rajin sangat tulis cerita hantu. Tiba-tiba ada suara menyergah dari luar kereta. Abang Gani buka mata dan pandang keluar tingkap. Rupanya Pak Kamil tengah tersengih sambil memandang dengan mata sepetnya. Pak Kamil bersuara, "Kau ada kerja tak? Kalau tak ada, jom ikut aku." "Ke mana?" "Pak Hau." "Pak Hau?" Petang tu lepas asar, Abang Gani ikut Pak Kamil ke suatu tempat di Jalan Mahang. Naik kereta Abang Gani. Kata Pak Kamil, dia nak cari sesuatu dekat situ. Ada sebuah dewan lama, tempat Jabatan Hutan belajar tentang jenis-jenis pokok kayu hutan dan sebagai tempat kursus pegawai awam. Ada kuil Hindu dekat sekitar kawasan tu dan tempat tu juga pernah jadi tempat pancung kepala zaman Jepun dulu. Abang Gani bersuara, "Apa makna Pak Hau?" "Hau bermaksud kosong atau tak ada apa dalam bahasa Cina. Pak tu macam tempat lah."
Lah, habis kalau kosong tak ada apa, buat apa nak pergi? Itu nama lama, mungkin dah beratus tahun sebelum dibuat dewan dekat situ. Abang Gani hanya mengangguk sambil terus memandu. Tak terlalu laju kerana keadaan jalan raya dan kesibukan kenderaan yang agak bertali arus. Dengan jalan berselekoh dan dua garisan berkembar sepanjang jalan, tak ada ruang untuk memotong. Terpaksa mengekor dari belakang je. Kalau dekat depan ada kenderaan berat, lori atau beho, maka agak panjanglah barisan kenderaan mengikut di belakang. Depan tu, berhenti depan tu, kata Pak Kamil. Abang Gani terus berhenti tepi jalan dekat kawasan yang agak semak di hutan pinggir jalan. Lepas ambil beberapa barang dari bonet kereta, Pak Kamil ajak Abang Gani masuk ke kawasan semak. Abang Gani hanya mengikut je dengan rasa sedikit risau dan resah. Pak Kamil menetak beberapa pohon renek dan menebas semak untuk buka jalan. Rasanya waktu tu jam dah hampir pukul 5 petang. Matahari dah condong ke barat. Sinarnya mulai pudar dan jauh terselindung di sebalik hutan, menjadikan kawasan tu agak redup dan kelam. Tak lama berjalan meredah semak, akhirnya Pak Kamil berhenti sambil pandang kawasan sekitar. Tu dia. Pak Kamil tunjuk ke depan. Kelihatan sebuah bangunan lama yang dah uzur dan usang diselaputi tumbuhan menjala. Abang Gani perhati bangunan lama tu. Nampak macam dewan yang lebarnya sekitar 20 kaki dan memanjang ke hutan sekitar 60 kaki. Bahagian dinding ni cuma tinggal separuh, setinggi 1 meter di bahagian bawah. Bahagian atapnya ada yang terkopak. Tiang dan alangnya nampak masih kukuh. Kemudian Abang Gani ikut Pak Kamil masuk ke dalam dewan usang tu dengan jantung yang berdebar. Entah kenapa tiba-tiba rasa seram macam ada aura sejuk menyeliputi sekitar kawasan tu. Lepas letak barang yang dibawa dekat tepi dinding, Pak Kamil dan Abang Gani meninjau kawasan dalam dewan tu. Lepas tu Pak Kamil keluar dari dewan dan masuk ke hutan di hujung. Abang Gani tak ikut. Dia tinjau bahagian dalam je. Suasana terasa agak sunyi. Deruman enjin kenderaan di jalan raya semakin reda. Terasa suhu jadi sejuk sampai meremangkan bulu roma. Tiba-tiba terdengar bunyi suara dari belakang. Abang Gani segera menoleh. Berderau darah Abang Gani bila ternampak satu sosok pakai kain batik dan baju kurung, tanpa kepala. Darah segar keluar membuak-buak dari leher yang terputus tu. Abang Gani terkaku, tak mampu bergerak. Mata terus pandang lembaga tanpa kepala tu. Darah yang membuak keluar dari lehernya yang terputus membasahi sebahagian bajunya. Abang Gani cuba menjerit panggil Pak Kamil, tapi suaranya tersekat di kerongkong. Kau tengok apa? Tiba-tiba suara Pak Kamil menegur dari belakang. Serentak lembaga tu terus gaib. Abang Gani terasa macam baru tersedar dari mimpi. Tubuh mula boleh bergerak. Dengan pantas Abang Gani menoleh ke belakang. Pak Kamil tengah renung dia dengan dahi berkerut. Kau nampak apa? Tanya Pak Kamil. Abang Gani tak menjawab. Dia hanya pandang tangan kanan Pak Kamil yang tengah pegang sesuatu berbalut dengan kain. Sesuatu yang tirus dan panjang. Bila Abang Gani tak jawab pertanyaannya, Pak Kamil geling kepala beberapa kali sambil datang dekat Abang Gani dan baca sesuatu, lalu tekan umbun-umbun Abang Gani dengan ibu jarinya. Serentak dengan tu, Abang Gani macam terdengar suara keras yang bergema di sekitar kawasan tu. Lepas tu, Pak Kamil ajak Abang Gani duduk di satu sudut dalam dewan. Ada meja dan bangku kayu yang sangat usang tapi masih utuh. Lepas tu Pak Kamil buka beg kain dan keluarkan termos air. Dia tuangkan air dalam tudung termos. Kopi panas. Pak Kamil hulurkan pada Abang Gani. Terasa segar sikit bila minuman tu melepasi tekak dan macam ada aura segar meresap ke otak. Tapi air kopi tu terasa payau dan kelat. Abang Gani pandang muka Pak Kamil yang tengah tersengih tu. Rupanya Pak Kamil campur kopi tu dengan air ketum sikit. Patutlah, kata Abang Gani. Kau nampak apa tadi? Orang tak ada kepala, pakai macam wanita. Salam perkenalan tu. Nanti kau akan nampak macam-macam lagi. Aduh, jom baliklah. Tak, kita tidur sini malam ni. Tidur sini? Ni, tengok ni. Pak Kamil letak benda tirus panjang yang berbalut dengan kain atas meja dan buka balutannya. Abang Gani hanya memandang dengan debar tapi agak teruja. Pedang? Pak Kamil mengangguk sambil tersenyum. Malam ni aku nak ambil lagi sebilah. Kalau dapat, kita akan kaya. Aku kena balik kejap. Nak ambil bekas kemenyan dan lilin. Tadi lupa nak bawa. Kau tunggu sini. Kejap je. Kunci kereta mana? Saya ikut sekali lah. Jangan, kau kena tunggu sini. Kejap je, setengah jam aku datang balik. Macam dipukau, Abang Gani seluk poket seluar dan serahkan kunci kereta. Pak Kamil ambil kunci kereta dan segera keluar. Tak lama kemudian, terdengar deruman enjin kereta semakin menjauh. Abang Gani semakin resah. Cuba beranikan diri keluar dari dewan meninjau sekitar kawasan tu. Suasana redup dan kelam. Matahari dah terlindung sepenuhnya di balik rimbunan pohon-pohon besar. Rasanya waktu tu dah pukul 6 lebih petang. Biasanya waktu macam ni, jalan raya agak sibuk dan bising dengan kenderaan orang-orang yang nak pergi kerja atau pulang kerja dari
berkilang-kilang berdekatan. Tapi aneh, suasana sunyi je, macam tak ada jalan raya dekat situ. Terasa macam berada jauh di tengah hutan. Abang Andi berjalan perlahan dan berhati-hati mengelilingi bangunan usang tu. Agak semak dengan pohon-pohon renek dan tumbuhan menjala. Tiba-tiba Abang Andi terpandang sebuah bangunan kecil tanpa dinding yang sedikit terlindung di balik semak. Perlahan Abang Andi menghampiri bangunan kecil tu. Bila dah dekat, Abang Andi berhenti melangkah. Terasa ada aura sejuk menyelubungi tempat tu. Bulu roma mula meremang. Dekat depan bangunan kecil tu ada satu patung seorang lelaki bertubuh sasa, pakai kain separas lutut, tak berbaju. Wajahnya nampak bengis dan menggerunkan. Tengah duduk dengan sebelah tangannya diangkat, pegang sebilah parang tajam. Rupanya sebuah kuil lama. Patung tu macam perhati Abang Andi dengan marah. Tiba-tiba sepasang matanya yang besar terjegir tu berkedip bersama suara rengusan yang keras. Kemudian matanya bertukar jadi merah saga. Abang Andi terus menggigil. Nasib baik mampu bergerak. Cepat-cepat Abang Andi berlari ke dewan, meredah semak samun dengan nafas termengah-mengah, melompat melalui dinding setinggi 1 meter dan terjelupuk atas lantai. Patung tadi macam hidup. Terasa auranya menyelubungi seluruh kawasan tu. Hari dah makin senja. Suasana dalam dewan tu dah sangat kelam dan samar. Abang Andi semakin resah. Pak Kamil belum sampai-sampai lagi. Lepas tu Abang Andi selongkar beg kain Pak Kamil. Nasib baik terjumpa lilin yang tinggal separuh. Abang Andi terus nyalakan dan pacak atas meja kayu. Tiba-tiba Abang Andi perasan meja usang tu ada laci rupanya. Tak berkunci, tapi agak ketat bila ditarik. Mungkin sebab dah lama tak digunakan. Dalam laci tu agak berhabuk. Ada satu tupperware plastik bertudung merah, sebatang pen berwarna biru dan ada sebuah buku agak tebal macam diary. Abang Andi keluarkan diary tu dari dalam laci dan letak atas meja. Kulitnya dah mengelupas dan berabuk. Abang Andi sapu habuk pada kulit buku tu, lalu selak kulitnya. Helaian kertas masih elok walaupun bahagian tepinya dah lusuh kekuningan. Ada tulisan yang masih jelas hurufnya, tapi susah nak baca. Bukan bahasa Rumi Melayu, tapi macam tulisan Mandarin atau Jepun. Abang Andi selak beberapa halaman lagi. Ada satu lembaran yang ditulis dalam bahasa Inggeris, tapi Abang Andi kurang faham. Pada lembaran yang ke-7 terjumpa tulisan Jawi, mungkin terjemahan dari bahasa asing tadi. Dalam merangkak-rangkak, Abang Andi cuba membaca. Aku cuma nelayan pantai yang ada perahu kecil dan kail panjang sedepa. Bagaimana mahu menduga lautan dalam? Tidak mengapa, asal kamu tahu bagaimana menjadi nakhoda. Mana mungkin seorang nelayan yang cuma ada perahu mahu mengemudi bahtera, menerjah gelombang menggunung. Jangan terlalu cepat menyerah. Tahukah kau akan kisah seorang pemuda yang berusaha mendapatkan sebutir mutiara di tengah lautan dalam untuk diberikan pada sang puteri raja? Sedangkan dia sekadar menimba lautan itu dengan gayung kecil, sehingga sang raja ikan mendatanginya dan bertanya mengapa dia menimba lautan. Kerana raja ikan khawatir dengan kesungguhan pemuda itu, air lautan bisa kering dan ikan-ikan akan mati. Maka setelah mendapat tahu hajat sang pemuda, lalu raja ikan tawarkan diri pergi dapatkan mutiara itu, dan akhirnya si pemuda dapat kahwin dengan sang puteri. Tiada yang mustahil jika takdir sudah tersurat. Lihat pada matahari terbit, jika dua pohon rindang itu masih ada, antara duanya ada hamparan batu, sesungguhnya aku masih menanti di situ. Begitulah terjemahan isi diary tu. Sememangnya isi catatan diary tua tu agak simbolik. Entah apa petunjuknya. Tiba-tiba terdengar satu suara mengeruh keras dari luar dewan sebelah kiri. Abang Andi tersentak dan segera menoleh. Tak nampak apa-apa. Lepas tu Abang Andi bangun dan menjengah ke arah jalan raya. Pak Kamil masih belum sampai lagi. Tiba-tiba, biadab, siapa yang benarkan kamu membacanya? dengan segera Abang Andi menoleh ke arah suara tu. Macam nak luruh jantung Abang Andi bila nampak seorang perempuan tua berpakaian hitam dengan wajah yang sangat tua dan hodoh. Wajahnya cengkung sampai nampak tulang pipi. Matanya besar dan merah dengan rambut menggerbang. Perempuan tua tu pegang tongkat semambu. Di belakangnya ada wanita tanpa kepala yang Abang Andi nampak tadi. Wanita tu pegang satu bungkusan putih yang berlumuran darah. Di sebelahnya ada bayangan dua orang budak yang nampak kehitaman je. Abang Andi terus meluru keluar meredah semak dalam samar senja dan sampai di pinggir jalan dalam keadaan termengah-mengah. Kemudian datang sebuah kereta Wira Aerobat putih berhenti di pinggir jalan. Abang Andi tarik nafas lega. Kenapa kau ni? Kena kejar harimau ke? Pak Kamil buka pintu lalu keluar dari kereta.
Nampak pucat terketar-ketar je ni. Kau nampak apa? Tanya Pak Kamil sambil buka bonet kereta. Abang Ani tak menjawab. Masih tercungap-cungap lagi. Lepas tu Pak Kamil keluarkan satu guni plastik yang entah apa isi dalamnya dan satu gulungan tikar jerami, lalu hulurkan pada Abang Ani. Kemudian buka pintu belakang dan ambil satu beg plastik sederhana besar. Pak Kamil bersuara, "Reha, nasi kandar dengan mikap. Kejap lagi Halim dengan Zali sampai." Halim dengan Zali, diorang pun datang juga? Jumpa diorang masa beli nasi dekat kedai Mamat Bismillah tadi. Diorang tanya nak pergi mana. Aku bagi tahulah nak datang sini. Diorang kata nak ikut juga. Nak pakpoi nombor ekor katanya. Abang Ani rasa lega sebab ramai walaupun dia tahu mereka berdua bukanlah berani sangat. "Jom," kata Pak Kamil sambil jinjing guni dan beg plastik melangkah menyusuri denai semak menuju ke dewan. Abang Ani bawa gulungan tikar jerami. Suasana senja menjadikan kawasan dalam dewan lama dan sekitarnya dah kelam sepenuhnya. Pak Kamil keluarkan lampu suluh dan menyuluh sekitar dalam dewan. Tempat lama macam ni takut ada binatang bisa, ular dan lipan. Nak buat unggun api tak? "Ikutlah, tak payahlah kot. Lagipun mana nak cari kayu gelap-gelap ni. Kita guna lilin je. Lampu solar ada tapi tak boleh terang sangat. Kalau api lilin, mereka suka datang duduk di hujung api." "Mereka? Siapa?" Pak Kamil hanya tersengih je lalu keluarkan barang-barang dari dalam guni plastik dan letak atas tikar jerami yang Abang Gani dah bentangkan dekat tengah dewan. Beberapa batang lilin dinyalakan dan dipacakkan di segenap penjuru, manakala 2 batang diletakkan atas piring putih atas tikar. Entah dari mana Pak Kamil dapat piring sumbing tu. Rasanya piring tu jenis lama berdasarkan gambar bunga raya di bahagian tepinya. "Kau nak makan dulu, makanlah. Tu ada nasi kandar ayam tanduri, mi cawan, roti pun ada. Kalau nak bancuh kopi, air panas ada lagi dalam pelas tu." Abang Gani hanya mengangguk. Tiba-tiba terdengar bunyi dari tandas sebelah kiri. Serentak sebatang lilin yang dipasang dekat situ terpadam. Suhu jadi sangat dingin sampai meremangkan bulu roma. "Apa tu?" "Adalah tu serangga terbang rempuh api lilin. Serangga memang suka cahaya. Yang bunyi sereh tu takkan serangga. Mungkin biawak atau mengkarung. Biasalah tempat macam ni." Pak Kamil endah tak endah je sambil susun beberapa barang atas tikar jerami. Abang Gani terus renung ke arah tu. Tiba-tiba muncul sosok pocong. Bahagian kakinya tak begitu jelas. Pocong tu berdiri tegak pandang Abang Gani. Sepasang matanya merah menyala. Abang Gani mula menggigil. Terkaku, jantung berdegup kencang. Peluh dingin memercik di dahi. Abang Gani cuba bagi tahu Pak Kamil tapi suara macam tersekat di kerongkong. Pak Kamil tengah leka dengan alatan ritualnya. Dari tingkap sebelah tandas muncul sekilas cahaya. Serentak Abang Gani ternampak beberapa tubuh tanpa kepala tengah depakan tangan ke arah dia. "Allahu Akbar!" Abang Gani terus meluru dan menyorok belakang Pak Kamil yang terpinga-pinga. "Kenapa pula ni? Tu. Terketar-ketar Abang Gani tunjuk ke arah tadi. Pak Kamil bangun dan meninjau ke tempat yang Abang Gani tunjuk tu. Tiba-tiba terdengar enjin motosikal menghampiri dan berhenti tepi jalan. Serentak lembaga-lembaga tu terus gaib. Diorang sampai dah, Halim dengan Zali. Pak Kamil suluh ke arah jalan untuk bagi isyarat pada Halim dan Zali supaya mereka ikut lorong yang Pak Kamil tunjuk tu. Tapi mereka terus bergerak dan redah semak di sebelah kanan. "Woi, korang nak ke mana tu?" "Ni, kami dekat sini," laung Pak Kamil. Tapi Halim dan Zali macam tak dengar. "Yang diorang masuk dekat kuil tu buat apa? Takkan tak nampak aku suluh ni," kata Pak Kamil. Abang Ani perhati ke arah kuil tu. Gelap je. Cuma terdengar suara Halim yang sedikit bergema memecah keheningan malam. Pak Kamil suruh Abang Ani panggil mereka berdua sambil hulurkan lampu suluh pada dia. Mulanya Abang Ani keberatan juga nak pergi ke kuil tu sebab masih terbayang peristiwa tadi. Akhirnya dia terpaksa akur juga. Berbekalkan lampu suluh, Abang Ani redah semak menuju ke kuil tu. Halim tarik nafas lega bila nampak Abang Ani datang. "Korang duduk dekat mana? Kami cari dewan tu tak jumpa pun." "Sana, kan Pak Kamil suluh jalan tadi. Takkan tak nampak?" Mana Zali?" Halim melulih ke belakang dan meninjau sekitar. Zali tak ada. Dan kuil tu pun dah tak ada. Dah hilang. Mana dia melilau dalam hutan ni? Gelap pula tu. Habis macam mana ni? Halim mula cemas dan gelisah. Memang pelik, kawasan tapak kuil tu nampak semak je. Tiba-tiba kedengaran bunyi suara hingar-bingar di sekitar kawasan tu. Macam ada sekumpulan manusia tengah bercakap-cakap. Sesekali berselang-seli dengan bunyi ketawa mengilai. Macam ada pesta keramaian dekat situ. Dengan segera Abang Ani ajak Halim pergi ke dewan tu. "Habis Zali macam mana?" "Tak apa, biar dulu. Kalau kita cari pun takkan boleh jumpa dia. Apa pun bagi tahu Pak Kamil dulu." Lepas mereka berdua bagi tahu Pak Kamil, dia terdiam sambil pandang Abang Ani dan Halim. "Jom kita pergi tengok,"
Pak Kamil ambil lampu suluh dari Abang Gani dan mula melangkah ke arah kuil tu. Halim ikut dari belakang. Sebaik saja Abang Gani nak melangkah ikut mereka, tiba-tiba Abang Gani terpandang ke arah hujung sebelah kiri dewan. Dari sebatang lilin yang terpacak, di hujung cahaya pucuk apinya ternampak bayangan manusia yang besar dan tegap. Tak berbaju, hanya pakai kain paras lutut, tengah peluk tubuh sambil renung tajam ke arah Abang Gani. Wajahnya nampak bengis dengan misai tebal, pakai serban yang biasa dipakai oleh orang-orang Punjabi. Sekilas je bayangan tu terus gaib. Abang Gani terus meluru ikut Pak Kamil dan Halim. Sampai dekat kawasan kuil tu, Abang Gani terkejut. Kuil tadi wujud semula sama macam dia nampak sebelum waktu maghrib tadi. Halim pun nampak tercengang juga. Lah, bila pula ada tokoh Hindu dekat sini? Tadi tak ada, kata Halim. Pak Kamil bagi isyarat dengan tangan supaya mereka berdua diam. Kemudian Pak Kamil renung tepat ke arah kuil yang nampak kelam berbalam tu. Kelihatan mulut Pak Kamil terkumat-kamit baca sesuatu. Lepas tu Pak Kamil membongkok, menggagau dan genggam sedikit tanah berpasir, lalu dilemparkan ke depan. Tiba-tiba kawasan kuil tu nampak cerah bercahaya. Muncul kelibat Zali tengah duduk bersila berhadapan dengan patung tu sambil pegang dan makan sesuatu. Abang Gani cuba perhati betul-betul apa yang Zali pegang tu. Rupanya Zali tengah makan kulit kayu kering. Di depannya ada sebiji cawan tembikar yang sumbing. Wajah Zali nampak ceria dengan sebelah tangannya bergerak ke sana ke sini macam tengah rancak berbual dengan patung tu. Mereka bertiga begitu terkejut. Zali begitu asyik berbual dengan patung tu sambil kunyah kulit kayu kering. Sesekali dia hirup air dalam cawan sumbing tu. Entah air apa entah. "Woi, kau makan apa tu Zali? Air apa yang kau minum?" tegur Halim dengan nada suara yang agak perlahan. "Shh." Pak Kamil segera bagi isyarat suruh diam. Abang Gani cuba jenguk air dalam cawan sumbing tu. Nampak hitam je. Tiba-tiba muncul seekor ular tedung kuning keemasan sebesar lengan orang dewasa memanjat dan melingkari bahagian leher patung. Kepalanya meninggi melepasi kepala patung. Lepas tu bahagian kepalanya mengembang dan menjelirkan lidah bercabang hampir sentuh muka Zali. Kobra betul nampaknya tu. Mampuslah Zali kena patuk dengan binatang tu. Spesies ular macam tu jarang keluar waktu malam, melainkan ular kapak atau katam tebu je. Kemudian Pak Kamil bertafakur sekejap sambil baca sesuatu, lalu tekan kedua belah kening Abang Gani dan Halim. Terasa pening dan loya. Pandangan berpindah. "Sekarang cuba tengok betul-betul," kata Pak Kamil. Abang Gani nampak tempat Zali duduk dengan patung tu macam diselaputi asap tebal. Bila asap tu mula menipis, muncul satu pemandangan yang sungguh menyeramkan. Ada pelbagai jenis lembaga mengelilingi Zali, menyeringai macam tengah ketawakan Zali. Ada yang nampak sangat tua dan hodoh dengan tubuh yang membongkok. Ada yang tinggi dan kurus dengan wajah yang cengkung sampai terjojol tulang pipi. Ada yang tak ada bola mata, hanya ruang rongga yang berlubang, dan ada yang tak ada kepala. Dekat atas kepala patung tempat ular tadi ada satu makhluk kerdil berbadan ular. Kepalanya besar dengan kedua belah cuping telinganya panjang, tirus dan tajam macam telinga arnab. Makhluk tu tengah ketawa sambil hulurkan kepingan-kepingan kulit kayu kering pada Zali, dan seekor lagi kencing dalam cawan sumbing depan Zali. Pak Kamil nampak berpeluh sambil mulutnya terkumat-kamit baca sesuatu. Kemudian dia bertakbir sekuat hati. "Allahu Akbar!" Serentak tempat tu kembali berasap tebal, kemudian menipis perlahan, dan bila asap tu hilang, bayangan lembaga-lembaga tadi pun gaib juga. Zali terus rebah tersembam di kaki patung. "Cepat angkat dia bawa balik ke dewan," kata Pak Kamil. Dengan bersusah payah, Abang Gani dengan Halim bawa Zali ke dewan semula. Pak Kamil dekat depan suluh jalan. Sampai dekat dewan, mereka terus baringkan Zali atas tikar jerami, lepas alihkan barang-barang ke tepi. Dalam sinar cahaya lilin, wajah Zali nampak kemerahan dengan peluh membasahi bajunya. Matanya terbeliak pandang bumbung dengan dada berombak kencang. Pak Kamil bersila dekat kepala Zali. Pak Kamil bersuara, "Gani, kau tolong ambil air letak dalam mangkuk ni. Halim, pergi keluar cari daun seneru." Pula nak cari dekat mana? Tadi aku nampak ada dekat belakang tandas tu." "Dekat mana?" "Belakang tandas tu, tempat aku nampak orang tak ada kepala tadi." Kau pergi ambil daun, biar aku ambil air. Aku tak berapa tahu." "Pergilah cepat, takut apa?" "Tak ada apalah." Pak Kamil mula naik angin. Halim jelin tajam ke arah Abang Gani. Terpaksa pergi jugalah dengan berbekalkan lampu telefon bimbitnya. "Kau pun satu pergi usik dia buat apa? Dah tahu tempat ni keras," kata Pak Kamil pada Abang Gani sambil bakar kemenyan dalam bekas bara. Tak lama lepas tu, bau kemenyan yang agak tengit mula menusuk hidung. Tiba-tiba suasana jadi seram sejuk hingga meremangkan bulu roma. Terdengar suara-suara merintih di sekitar luar dewan. Halim meluru melompat dinding dewan setinggi 1 meter tu dengan nafas tercungap. Halim yang masih tercungap-cungap tu hulus setangkai ranting yang berdaun kecil. "Ni daun kari, bukan daun seneru. Gani kata pokok belakang jamban." "Aduh, banyak jenis pokok dekat situ. Kau tak kenal daun seneru ke?"
Mana tahu, bau sama je. Boleh lah tu. Mana boleh, kita nak halau hantu bukan nak masak kari. Kau pergi cari pula kan ni? Nak tak nak terpaksa juga Abang Ani pergi ke tempat yang dia nampak beberapa lembaga aneh tanpa kepala tadi. Sampai belakang tandas tu, Abang Ani suluh kawasan sekitar cari pokok seneru. Memang ada sebatang pokok kari pulih dekat situ yang agak besar. Sebenarnya daun seneru dengan daun kari hampir sama dari bentuk dan baunya. Nasib baik jumpa pokok seneru dekat situ. Baru je Abang Ani nak patahkan ranting pokok seneru tu, tiba-tiba terasa angin menderu laju. Melintas dekat depan Abang Ani seorang lelaki pakai baju macam tentera Jepun sambil pegang pedang. Ada kesan darah dekat mata pedangnya. Askar Jepun tu melintas bersama deruan angin tanpa toleh ke arah Abang Ani. Kepala Abang Ani mula terasa kembang. Bulu roma mula meremang. Abang Ani beristighfar beberapa kali dan segera patahkan ranting daun seneru tu. Bila Abang Ani nak melangkah ke dewan semula, dia ternampak sebuah rumah kayu lama sedikit terselindung di balik pohon besar. Ada cahaya lampu minyak tanah yang menerobos melalui celah-celah rekahan dinding. Pintu terbuka macam ada seseorang dalam rumah tu. Abang Ani beranikan diri melangkah perlahan-lahan ke rumah tu. Laluannya tak bersemak. Ada lorong kecil menghala ke situ. Bila dah dekat, Abang Ani nampak seorang gadis tengah termenung di muka pintu. Wajahnya nampak sayu sambil mendongak pandang langit malam. Abang Ani terpegun. Tiba-tiba, "Oi, kenapa lama sangat? Kau cari pokok ke tanam pokok?" Terdengar Halim melaung memecah keheningan malam. Abang Ani tersentak dan bayangan rumah lama tu terus gaib. Kemudian tergesa-gesa Abang Ani ke dewan dengan penuh tanda tanya. Mana mungkin ada rumah atau penempatan dekat situ. Tapi memang dia nampak jelas tadi. Seorang gadis termenung di muka pintu sambil mendongak pandang langit. Siapa dia? Tiba-tiba Abang Ani teringat sesuatu. Diary tadi tertulis, jika dua pohon tua itu masih di situ dan di antaranya ada batu hamparan, aku masih di situ. Mungkin apa yang tertulis dalam diary itu ada kaitan dengan bayangan gadis tadi. "Ada tak?" tanya Pak Kamil sebaik Abang Ani sampai. Abang Ani terus hulurkan setangkai ranting seneru yang berdaun lebat. Pak Kamil terus sambut dan cium daun tu. Lepas tu Pak Kamil baca beberapa potong ayat Quran dan mentera tertentu. Zali masih terlentang, mata terbeliak dengan nafas yang kencang. Mulutnya sedikit terbuka dan berbuih. Halim mencangkung dekat bahagian kaki Zali. Dekat luar, angin mula bertiup agak kencang, mematahkan ranting-ranting kayu kecil dan ada yang menimpa bumbung dewan. Beberapa batang lilin yang terpasang di beberapa sudut hujung terpadam. Terdengar sayup-sayup lolongan anjing. Dalam deru angin, terdengar bunyi suara orang ketawa diselangi suara tangisan. Halim pandang keluar dengan wajah cemas. Abang Ani bangun menuju ke pintu depan, menjengah ke arah jalan raya. Gelap dan sunyi, tak ada kenderaan yang lalu. Tiba-tiba terdengar suara hingar-bingar dari jalan raya, macam suara budak-budak lelaki tengah bermain. Mana mungkin budak-budak main di jalan raya dekat tempat dan waktu macam ni? Pak Kamil terus baca mentera dan bagi isyarat pada Halim supaya bersedia untuk pegang bahagian kaki kalau Zali tiba-tiba meronta. Kemudian Pak Kamil bangun dan membungkuk. Dia pegang ranting daun seneru lalu melibas-libas ke tubuh Zali, mula dari bahagian kepala membawa ke hujung kaki. Zali tersentak bila terkena libasan ranting seneru. Tiba-tiba Zali bersuara macam marah. Matanya masih terbeliak pandang atap. Mereka semua tumpukan perhatian nak dengar apa yang Zali cakap tu. Abang Ani tak faham langsung apa yang Zali cakapkan tu, tapi rasanya dia bercakap dalam bahasa Hindu lama. Halim terkebil-kebil. Zali terus bersuara dan tiba-tiba Pak Kamil berlawan cakap dengan Zali dalam bahasa asing tu. Mereka berbual dalam bahasa Hindu tua. Halim pandang Abang Ani. Muka dia macam tengah tahan gelak bila dengar Pak Kamil berbual dengan Zali dalam bahasa asing tu. Abang Ani bagi isyarat suruh dia diam. Agak lama juga ritual tu dan akhirnya Zali mula pulih. Pak Kamil suruh dia beristighfar dan mengucap 2 kalimah syahadah. Zali bangun dengan lemah dengan wajah yang masih pucat. Lepas tu Pak Kamil letak satu bekas macam besen sederhana besar depan Zali dan tekan bahagian tengah umbu-umbu Zali dengan ibu jari. Tiba-tiba Zali muntah dalam bekas tu dengan bau busuk menyengat ke hidung. Abang Ani dengan Halim tengok ke dalam bekas tu. Ada air warna kehitaman dipenuhi dengan ulat-ulat kecil. Kemudian Pak Kamil suruh Halim buang bekas muntah tu, tapi Halim jeling ke arah Abang Ani. Abang Ani tahu Halim suruh dia yang pergi buang. Cepat-cepat Abang Ani ambil bekas tu dan menuju ke pintu depan ke arah jalan raya. Jalan raya yang mulanya gelap tiba-tiba jadi terang benderang. Terlihat kelibat 2 orang budak lelaki tengah main kasut roda atas jalan raya. Lepas buang benda tu, Abang Ani kembali ke dewan semula dan ceritakan apa yang dia nampak dekat jalan raya tadi. Mengarutlah, mana ada orang main kasut roda sekarang ni. Ni zaman skateboard. Lagipun malam-malam tempat macam tu atas jalan pula, silap gaya kena langgar dengan lori sawit.
Kata Pak Kamil, dulu memang ada kemalangan maut dekat situ. 2 orang budak lelaki, anak pengurus ladang, mati dirempuh lori balak masa main gasuk roda pada suatu petang. Kepalanya hancur dan isi perutnya terburai. Sampai sekarang, selalu juga orang ternampak bayangan kanak-kanak main gasuk roda bila lalu kawasan tu, terutama waktu hampir tengah malam. Mereka agak terkejut bila dengar cerita Pak Kamil tu. Malam semakin larut, dah hampir ke tengah malam. Suasana semakin sunyi. Jalan raya pun dah tak kedengaran lagi bunyi kenderaan lalu. Dari hutan belakang dewan terdengar suara burung hantu. Sesekali angin sejuk menderu masuk ke dewan yang cuma berdinding separuh tu. Pak Kamil nyalakan beberapa batang lilin lagi, gantikan lilin-lilin yang dah semakin pendek. Halim menyelongkar beg plastik cari sesuatu. Rupanya dia nak masak Maggi. Tiba-tiba, Ratna! Terpacul satu nama dari mulut Zali dengan mata terpejam. Serentak mereka semua pandang ke arah Zali yang tersandar di dinding dewan. Ratna, siapa tu? Pak Kamil pandang tepat ke wajah Zali. Dengan mata yang masih terpejam, Zali terus angguk. Dewi Ratna, cantik sungguh, lemah lembut dan sangat sopan santun. Ratna mana pula dah? Kau mimpi ke sedar ni? Tanya Halim. Dengan mata terpejam, Zali bercerita. Kata Zali, masa mula masuk ke kawasan tu, dia nampak sebuah perkampungan yang sangat meriah. Ada kenduri, dia disambut dan diraikan penuh mesra dan berkenalan dengan seorang gadis peranakan India yang sangat cantik dengan tubuh yang langsing dan rambut yang lembut dan panjang berkebaya hijau. Gadis itulah yang hidangkan makanan dan suap ke mulut Zali. Abang Gani agak tersentak bila dengar Zali bercerita tu. Gadis bertubuh langsing berambut panjang, macam bayangan perempuan yang Abang Gani nampak dekat rumah kayu lama tu. Pak Kamil, tiba-tiba Zali buka mata, pandang Pak Kamil dengan wajah teruja. Esok boleh tak kita pergi cari rumah Ratna? Saya nak jumpa keluarga dia. Kau nak jumpa siapa? Mana ada orang tinggal dekat sini? Hutan rimba, beruk kera banyaklah. Pak Kamil toleh ke arah Halim dan bagi syarat supaya Halim diam. Abang Ari rasa Zali dah kena pukau dengan sesuatu. Mindanya belum pulih lagi sepenuhnya. Kemudian Pak Kamil ambil segelas air dan baca sesuatu. Tiba-tiba Abang Ari terpandang ke arah hujung dewan. Di bahagian luar dengan sama-sama cahaya lilin terlihat kelibat gadis tadi berdiri sambil menundukkan kepalanya dan pegang satu bungkusan kain. Sekilas je bayangan perempuan tu, lalu terus gaib. Suhu jadi sangat sejuk hingga meremangkan bulu roma. Dari luar dewan, angin menderu agak kuat. Dalam desiran angin tu terdengar suara orang bercakap. Pak Kamil nampak resah. Halim yang tengah makan Maggi nampak cemas, memandang sekitar dewan dengan dahi yang berkerut. Zali yang masih tersandar lemah di dinding meraba poket seluarnya dan keluarkan batu kecil sebesar ibu jari, lalu diletakkan atas tapak tangannya. Batu tu kelihatan bercahaya dan berkilau, agak terang. Ratna bagi dekat aku, kata Zali. Pak Kamil ambil batu tu dari Zali. Dia teliti batu tu dan menimang-nimang seketika. Ni batu bersalut belian ni. Ratna bagi. Zali mengangguk. Kenapa ambil sikit sangat, kata Halim. Pak Kamil terus jeling ke arah Halim. Tiba-tiba terdengar suara sayu dari arah hujung dewan. Serentak mereka semua menoleh ke arah tu. Terlihat bayangan gadis tadi kemudian hilang di sebalik dinding belakang dewan. Abang Gani rasa gadis itulah yang dia nampak duduk termenung dekat muka pintu rumah lama tu. Pak Kamil bersuara, simpan dulu benda ni, tapi hati-hati, kita tak tahu lagi apa muslihatnya. Kalau ada apa-apa cepat beritahu aku. Kalau korang nak tidur dulu, tidurlah, tapi nanti kalau aku panggil, cepat-cepat bangun. Kita nak cari Katana. Katana ke Ratna? Tadi kata nama Ratna, ni Katana pula. Ratna tu nama orang, buah hati baru si Zali ni. Katana yang aku nak cari ni nama pedang Jepun. Tak lama kemudian Halim dan Zali mula rebahkan badan dan akhirnya terlena. Tinggal Abang Gani dan Pak Kamil je. Pak Kamil duduk bersila, khusyuk bertafakur bertemankan cahaya lilin dan semangkuk air dekat depan dia. Dekat luar, angin masih menderu. Hujan renyai mula turun. Abang Gani ambil jaket kulit dari dalam beg dan terus pakai. Kesejukan malam tu membuatkan Abang Gani rasa nak terkencing. Lalu dia bangun ke tandas di penjuru kanan dewan. Tiba-tiba sekilas cahaya kilat menyuluh ke arah sesuatu. Nampak bayangan rumah lama tadi dan gadis tu berdiri di halaman memandang ke arah Abang Gani. Tiba-tiba gadis tu melambai-lambai. Tak lama lepas tu, bayangan gadis tu gaib dan muncul pula bayangan beberapa orang tengah duduk berlutut dan di belakang mereka berdiri beberapa askar Jepun tengah angkat pedang. Salah seorang askar Jepun tu berteriak sambil menghunus pedang ke batang leher seorang lelaki tua. Tiba-tiba askar tu hayun pedangnya tepat ke batang leher lelaki tua tu. Kepala yang terpenggal jatuh tergolek bersama darah yang memancut dan batang tubuh lelaki tua tu rebah perlahan. Yang lain terdiam kaku, tak berani bersuara. Jantung Abang Gani berdegup kencang bila saksikan peristiwa tu, walaupun macam bayangan antara jelas dengan tidak. Tiba-tiba bayangan tu gaib bila
kilat memancar. Tempat tu kembali kosong dan lapang. Hanya ada rumput dan beberapa pohon besar. Tak jauh dari situ, Abang Gani nampak bayangan seorang perempuan tengah bersembunyi di sebalik pokok ketapang. Kemudian dia berlari anak ke tempat bayangan tentera-tentera Jepun dan beberapa orang tengah berlutut tadi. Tapi tempat tu dah tak ada apa-apa dekat situ. Kemudian gadis tu tunduk macam ambil sesuatu dekat rumput. Abang Gani cuba datang dekat. Gadis tu tersentak bila nampak Abang Gani dan terus berlari hilang di sebalik semak. Disebabkan rasa ingin tahu yang tinggi, membekalkan lampu dari telefon, Abang Gani redah berluka perlahan ke arah bayangan gadis tu pergi tadi. Dan akhirnya terjumpa rumah kayu lama tu lagi. Pintu depan rumah tu terbuka. Abang Gani jengah ke dalam rumah. Nampak macam tak ada sesiapa dalam rumah tu. Cuma sebuah pelita minyak tanah dengan api kecil meliuk-liuk. Abang Gani bagi salam beberapa kali. Tak ada jawapan. Memang rumah dan gadis itulah yang Abang Gani nampak masa cari daun seneru tadi. Mungkin dia tinggal di rumah ni, tapi dengan siapa? Tak mungkin dia tinggal sendirian di tempat macam tu. Tapi ke mana pula dia pergi? Salam tak berjawab. Nak kata tak ada penghuni, pintu terbuka. Silalah naik. Terdengar suara halus tak akan berbisik. Abang Gani tersentak. Rupanya ada orang dalam rumah ni. Abang Gani teragak-agak nak masuk sambil meninjau sekitar kawasan rumah. Naiklah tuan. Terdengar lagi suara gemesik tu. Abang Gani terus pandang ke arah pintu. Ada seorang gadis pakai baju kebaya warna kuning air dan berkain batik. Rambutnya panjang melepasi bahu dan wajahnya nampak putih pucat dalam sama cahaya pelita minyak tanah yang dibawanya. Abang Gani jadi serba salah. Akhirnya macam dipukau, dia terus melangkah naik anak tangga masuk ke dalam rumah. Gadis tu persilakan Abang Gani duduk sambil tersenyum, tapi senyumannya agak tawar bersama raut wajah redup. Gadis tu terdiam seketika, hanya pandang je Abang Gani dengan wajah sayu. Abang Gani terasa janggal untuk mulakan bicara. Sekadar memandang sekitar dalam rumah. Tak banyak perkakas rumah yang ada. Di ruang tamu tu pun cuma beralaskan tikar mengkuang yang sedikit robek di hujungnya. Ada satu almari solid kecil reka bentuk lama dengan cerminnya yang sedikit berkarat. Ada sebuah pelita cemeni atas almari tu. Botol minyak rambut, kotak bedak kompak, sikat kutu yang giginya rapat-rapat tu. Tapi semua tu barang zaman dulu. Abang Gani terus teringat dulu arwah ibunya selalu sikat kutu dekat rambut dia dengan sikat macam tu lah. Di sebelah almari solid tu ada almari kain dengan 4 rak yang dibuat dari plastik tebal, kecil dan panjang. Almari tu dinamakan rotan kain. Di tepi almari kain tu ada sebuah peti kecil warna hitam. Abang Gani perasan sesuatu. Atas peti tu macam ada sebuah buku atau diary. Rasanya itulah diary yang Abang Gani jumpa dalam laci dekat Dewan Pak Hau tu. Sebentar je tuan, kata gadis tu lalu bangun menuju ke dapur. Sememangnya Abang Gani rasa sedikit ganjil, tapi yang nyata dia bukan bermimpi waktu tu. Rasanya tak mungkin ada rumah dekat situ. Sebab kalau memang ada, dah tentu Pak Kamil bagi tahu. Dan lagi, cuma sebuah rumah je ada dekat situ yang masih dalam suasana 50-an tanpa kemudahan asas yang moden. Lagipun takkanlah cuma dia seorang je yang tinggal dekat situ. Siapa dia ni? Apa kerjanya? Lamunan Abang Gani terhenti bila gadis tu muncul dari dapur bawa sebuah talam. Dengan senyuman, gadis tu duduk bersipuh sambil letakkan talam depan Abang Gani. Talam tu berisi sebuah teko kecil, 2 cawan dan 1 piring berisi kuih. Kuih yang dibalut dengan daun pisang. Dari aroma intinya, Abang Gani rasa mungkin kuih tepung bungkus, kuih kegemaran Abang Gani. Silalah tuan, ini saja yang ada. Tak payahlah panggil saya tuan. Saya cuma orang biasa, kerja kuli-kuli je. Kalau begitu boleh panggil abang. Tinggal seorang je ke? Gadis tu nampak gembira bila tengok Abang Gani sudi jamah kuihnya. Kata gadis tu, mereka sebenarnya 5 beradik, tapi semuanya dah tak ada jadi mangsa kekejaman tentera Jepun. Cuma mak je yang mati dipatuk ular masa cari kayu. Abang Gani tersentak. Katanya mereka jadi mangsa kekejaman tentera Jepun, tapi penjajahan Jepun sekitar tahun 40-an dulu. Macam mana dia ni boleh nampak muda lagi? Dan katanya semuanya dah tak ada, sedangkan dia masih ada. Apa maksud sebenarnya? Abang Gani mula rasa tak sedap hati, tapi macam dipukau dan tak rasa keganjilan tu lagi. Tak apalah, semua dah takdir. Saya redha. Cuma sampai sekarang saya masih tak tenang. Saya cuma sangat berharap pada abang boleh tolong saya. Tolong? Gadis tu mengangguk. Tiba-tiba wajahnya berubah. Mukanya jadi sangat pucat dan bola mata hitamnya bertukar jadi kemerahan. Abang Gani terkaku, tak mampu bergerak. Jantung mula berdegup kencang. Bulu roma terus meremang. Dalam sama cahaya berita, wajah gadis tu berubah dengan rambut yang menggerbang.
Kulit mukanya mengelupas sedikit demi sedikit. Kelihatan darah pekat mengalir keluar dari mata dan beberapa bahagian kulit muka yang terkoyak tu. Matanya membesar, menonjol macam nak tersembul keluar bersama darah. Bau busuk mula menyengat ke hidung. Bibirnya terkoyak dan keluar beberapa ekor ulat. Abang Ani alihkan pandangan, pandang bumbung rumah. Bumbung rumah tu berpusing sampai Abang Ani jadi pening dan rasa nak termuntah. Tiba-tiba gadis tu bersuara. Suaranya garau dan berdesir. Di bawah batu hampar itu, antara dua pohon rindang, alihkan batu itu dan galilah. Ada satu bahagian di situ. Kelihatan darah membuak-buak keluar dari mulutnya setiap kali dia berkata, dan bahagian lehernya pula kelihatan ada garisan merah macam bekas dipotong. Beberapa langkah arah matahari meninding, sedikit menurun bukit. Ada pohon besar yang banirnya berlubang. Ada lagi satu bahagian di situ. Tolonglah satukan keduanya dan semadikan aku dengan sempurna. Jika temui apa-apa di situ, ambillah. Bila gadis tu berhenti bercakap, tiba-tiba seluruh bahagian kepalanya berubah. Segala kulit, isi dan rambutnya gugur ke lantai. Bahagian kepalanya bertukar jadi tengkorak dan jatuh tergolek atas lantai. Abang Ani macam terkena renjatan elektrik. Terbeliak dan terlopong sambil pandang gadis tu. Akhirnya semua jadi gelap dan senyap. Tak lama kemudian, Abang Ani terdengar suara yang bertingkah-tingkah panggil nama dia dari jauh. Gani! 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 Suara tu menuju ke arah Abang Ani, tapi dia cuma mampu mendengar, masih tak mampu buka mata dan gerakkan tubuh. Gani! Oh Gani, kau dekat mana? Terdengar bunyi semak samu yang diredah. Ha, tu dia. Kenapa tidur sini? Tak sejuk ke? Abang Ani cuba buka mata tapi tak boleh. Tiba-tiba Abang Ani terasa ada tangan menyapu dan renjis air ke muka dia. Terasa umbun-umbun ditekan dengan jari agak kuat, macam ada sinar yang menyuluh ke muka. Abang Ani cuba buka mata. Alhamdulillah dah boleh buka. Pak Kamil, Zali dan Halim berdiri tercegat depan dia. Rupanya Abang Ani dah tersandar dekat sebatang pokok jerai yang rendang dan rumah tu dah gaib. Dah, balik ke dewan dulu, kata Pak Kamil sambil tarik Abang Ani untuk berdiri, dan dengan langkah yang masih lemah, Abang Ani bergerak ke dewan. Sampai dekat dewan, Abang Ani ceritakan apa yang terjadi. Kata Pak Kamil, semalaman mereka cari Abang Ani, tapi Abang Ani rasa cuma beberapa jam je dia berada dalam rumah tu. Pak Kamil termenung panjang macam fikirkan sesuatu. Pak Kamil bersuara, dah dia bagi amanat macam tu, kita mesti tunaikan. Malam nanti kita pergi gali tempat tu, tapi aku kena keluar nak cari cangkul dengan skop. Korang semua tunggu sini. Nak kena tidur sini lagi satu malam ke? Aku tak boleh kot. Nak kena balik. Anak aku menangis. Menangis apanya? Anak kau tu dah 20-an, bukan 2 tahun. Macam aku yelah, kena balik sebab bini aku tinggal seorang. Tak payah nak menipu. Anak bujang kau pun ada dekat rumah. Lagipun rumah taman, jiran keliling. Nak takut apa? Tapi siapa perempuan tu ya? Rana kot. Dah, korang semua tunggu sini. Aku nak keluar cari perkakas. Malam nanti kita pergi gali tempat tu. Aku bawa kereta kau kan ni? Kunci ada dalam kereta ke? Lepas bagi kunci kereta, Pak Kamil terus melangkah keluar. Halim dan Zali mengeluh panjang sebab terpaksa bermalam lagi dekat situ. Malam tu seperti yang dah dirancang. Lebih kurang pukul 11 malam, mereka bawa peralatan berbekalkan lampu suluh dan lampu ayam, redah semak belukar menuju ke arah yang dimaksudkan. Abang Gani jadi kepala jalan. Terasa macam ada yang tunjuk jalan sebab senang sangat jumpa tempat yang gadis tu bagi tahu. Antara dua pohon rindang terdapat batu lepoi berbentuk bujur sebesar gandang. Kemudian Pak Kamil suruh mereka alihkan batu tu ke tepi. Lalu Pak Kamil bertafakur sambil mulutnya terkumat kamit baca sesuatu. Lepas baca doa, Pak Kamil suruh Halim dan Zali gali tempat tu. Tiba-tiba Abang Gani rasa macam ada perhatikan mereka dari jauh. Di sebalik pokok terap, Abang Gani nampak gadis tu tengah pandang ke arah mereka dengan wajahnya kelihatan ceria. Dia mengangguk-angguk dan melambai-lambai ke arah Abang Gani. Mungkin dia gembira sebab mereka turuti amanatnya. Abang Gani biarkan je, tak balas lambaiannya, takut ganggu kerja-kerja penggalian tu. Dekat 15 minit menggali, tiba-tiba mata cangkul Halim terkena sesuatu yang keras dan rapuh. Pak Kamil terus suluh. Ada beberapa benda putih yang sedikit bercahaya bila terkena cahaya lampu suluh, berselerakan dalam lubang tu. Tulang, bisik Pak Kamil. Serentak Halim dan Zali melompat naik ke atas. Nak ambil ke? Tanya Abang Gani. Tak apa, biarkan. Memang ini kubur dia. Sekarang kita kena cari bahagian kepalanya pula. Letak sekali dengan tulang-tulang ni. Lagi apa katanya? Arah selatan, sedikit turun bukit, pokok besar yang ada banir berlubang. Pak Kamil pandang sekitar kawasan. Sana, jom. Pak Kamil terus melangkah. Yang lain mengikut. Memang betul tempat tu sedikit menurun bukit, dan tak jauh dari situ ada satu pohon besar yang bahagian perdunya ada banir besar, dan salah satu banir tu berlubang. Dengan tenang dan berhati-hati, Pak Kamil suluh ke dalam lubang tu. Lepas tu dia masukkan tangannya, meraba-raba cari sesuatu. Tiba-tiba air muka Pak Kamil berubah. Perlahan dia tarik tangannya keluar.
tengkorak manusia. Inilah kepalanya. Sekarang kita cuma kebumikan kepala ni sekali dengan tulang-tulang tadi, dan amanatnya tertunai, kata Pak Kamil. Tiba-tiba Zali terjumpa sesuatu di bahagian tepi pokok, terselit di celah-celah akar. Benda berbentuk bulat lepeh sebesar pinggan, dah berkarat sikit. Benda apa tu? Tanya Alim. Tak tahu, bahagian enjin kapal terbang British dulu kot. Ada satu punat dekat benda tu dan lingkaran macam tempat pemegang. Zali cuba tekan punat tu, tapi dengan segera Pak Kamil halang. Jangan tekan, bak sini. Zali bagi benda tu pada Pak Kamil. Lepas tu Pak Kamil suruh mereka semua ke tepi dan halakan benda tu ke depan, lalu picit punatnya. Tak ada apa yang berlaku. Pak Kamil menempuk-nempuk beberapa kali benda tu ke tapak tangan dan tekan punat tu lagi. Benda tu sedikit bergetar dan perlahan keluar besi lepeh panjang dan runcing di hujungnya. Ia keluar memanjang hampir 2 kaki. Ya, inilah yang aku cari, pedang katana. Dah, jom cepat kita selesaikan kerja. Lepas tu boleh balik dan dapat habuan kita, kata Pak Kamil sambil melangkah ke arah lubang yang mereka gali tadi. Bila Abang Ani nak melangkah, dia terdengar ada suara memanggil, "Abang Ani, toleh!" Gadis tu muncul lagi. Kali ni wajahnya cukup ceria. Gadis tu tunjuk ke arah belakang pokok tadi. Abang Ani pergi ke arah yang ditunjukkan. Dekat perdu, atas satu akar yang timbul, kelihatan sesuatu yang bersinar. Abang Ani terus ambil seutas rantai emas beserta kalung. Ada batu berkilau di tengahnya macam belian. Abang Ani pandang gadis tu balik. Dia angguk dan tersenyum, macam izinkan Abang Ani ambil rantai tu. Kemudian dia tersenyum, melambai lalu gaib. Dengan segera Abang Ani melangkah ke tempat lubang kubur tadi. Setelah selesai dan kembali ke dewan, mereka berehat sementara tunggu waktu pagi. Setelah hari mula cerah, mereka pun berangkat pulang bersama satu pengalaman yang sungguh menyeramkan. Sekarang ni, setelah agak lama kejadian tu berlaku, bila sesekali melewati kawasan tu, Abang Ani terus teringat peristiwa tu. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.